Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sejahtera kepada semua anak-anak murid cikgu. How are you all today? Okey, cikgu harap semua orang sihat-sihat dan masih duduk di rumah, jangan keluar ke mana-mana. Sekarang kes COVID sangat tinggi ya di luar sana. Jadi jaga diri baik-baik. Jangan merayap-rayap, tak tentu hala di luar tu. Okey. Jadi hari ini kita akan sambung pelajaran kita sebelum inilah. Jadi kelas semalam cikgu lebih banyak kepada membentangkan jawapan bagi modul. Jadi hari ini cikgu akan lebih fokus kepada tajuk 1.3. Okey? Jadi pastikan awak telah mempunyai buku teks dan modul seperti yang cikgu pesan itulah ya. Okey. Jadi kepada kawan-kawan yang tertinggal sesi GM ni jangan worry, cikgu tetap akan masukkan video insya-Allah. Kalau cikgu rekod dan video tu jelas, insya-Allah cikgu akan masukkan juga. Kalau tidak nanti cikgu akan cari jalan lah untuk kita coverkan tajuk kita pada hari ini, okey? Jadi kita tengok buku teks digital kalau awak ada sekarang. Okey, tajuk kita hari ini ialah tajuk 1.3, rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Baiklah, okey, kita masuk tajuk kita hari ini iaitu 1.3, rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Jadi, bagi manusia, bila kita diancam oleh bahaya ataupun kita mempunyai sensasi sakit ataupun kita rasa terlalu gembira ataupun rasa terlalu sedih, kita akan bergerak balas terhadap rangsangan-rangsangan yang kita alami. Tapi berbeza bagi tumbuhan. Kerana bagi tumbuhan, dia tak boleh nak melarikan diri. Sekiranya dia diancam bahaya ataupun dia mengalami musibah, dia tak boleh nak bangun dan lari bergerak untuk selamatkan diri dia. Jadi, tumbuhan walaupun dia tak boleh bergerak, tapi dia mempunyai cara ataupun mekanisme untuk dia mempertahankan diri ataupun untuk dia mendapatkan keperluan hidup dia bila dia memerlukan sesuatu. Jadi gerakan tumbuhan terhadap gerak balas ini kita namakan sebagai tropisma. Okay? T-R-O-P-I-S-M-E. Tropism bahasa Inggeris, tropisme dalam bahasa Melayu. Okay? Jadi kita nak tengok apa itu tropisme. Alright, kita tengok tropisme. Dia punya definisi. Tropisme ialah gerak balas terarah tumbuhan terhadap rangsangan. Okay. Keywordnya adalah gerak balas terarah. Itu dia punya key point dia. Okay. Gerak balas terarah bermaksud pergerakan tumbuhan adalah mengikut arah rangsangan. Okay. So cikgu ambil contoh ya. Okay. Dia punya point dia gerak balas terarah. Okay. Gerak balas terarah, kalau rangsangan datang daripada sebelah kanan, maka tumbuhan akan mengikut ke arah kanan rangsangan tadi. Kalau rangsangan datang daripada arah kiri, maka gerak balas tumbuhan akan mengikut ke arah kiri, ke arah rangsangan yang datang tadi. Itu maksudnya gerak balas terarah. Arah rangsangan datang memainkan peranan gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan itu. Okey, jadi bagi tropisme sebenarnya ada 4 jenis. Ada 4 jenis tropisme dalam alam, iaitu yang pertama namanya fototropisme. Fototropisme. Jadi foto dalam bahasa sains bermaksud cahaya. Foto maksudnya cahaya. Jadi gerak balas ini adalah terhadap rangsangan cahaya. Nama dia dah bagi awak idea on apakah rangsangan yang sedang berlaku. Okay? Foto iaitu cahaya. Okay? Now, cikgu sangat pasti awak pernah buat aktiviti yang kita tanam toge tu. Okay, yang mana kita letakkan toge dekat dalam bikar, lepas tu kita pasangkan kotak ada lubang dekat tepi. Okay, selepas 2-3 hari bila kita buka kotak tadi, kita tengok semua toge kita dah tumbuh ke arah lubang tadi. Okay, jadi
Gerak balas ini adalah penting bagi tumbuhan untuk mendapatkan cahaya kerana tumbuhan melakukan fotosintesis dan fotosintesis memang memerlukan cahaya. Kalau tak ada cahaya, fotosintesis tak boleh berlaku. Okay? Jadi kepentingan fototropisme terhadap tumbuhan adalah untuk mendapatkan cahaya matahari bagi melakukan fotosintesis. Okay, so itu adalah kepentingan fototropisme. Ulang sekali lagi. Kalau cahaya datang daripada sebelah kanan, tumbuhan akan tumbuh ke arah kanan. Kalau cahaya datang dari sebelah kiri, tumbuhan akan tumbuh ke arah kiri. Kalau cahaya datang daripada atas, maka tumbuhan akan tumbuh terus naik ke atas. Okay? Itu adalah fototropisme. Jadi fototropisme pada tumbuhan yang bergerak balas terhadap cahaya adalah tumbuhan bahagian daun ataupun tumbuhan bahagian pucuk. Dia akan ikut arah rangsangan cahaya. Okay? Jadi yang kedua, tropisme yang kedua ialah geotropisme. Geotropisme sebutannya. Okay? Jadi geo di situ sebenarnya bererti graviti. Geo, rangsangannya ialah graviti. Jadi semua orang, graviti ada dalam tanah. Graviti duduk dekat dalam tanah. Jadi tumbuhan akan ikut kepada arah tanah tu. Arah mana graviti tu datang. Dalam kes ini bukannya daun yang tumbuh masuk ke dalam tanah. Yang tumbuh masuk ke dalam tanah ialah akar. Jadi tumbuhan secara umumnya kita bahagikan dia kepada dua zon. Satu zon pucuk, satu lagi zon akar. Jadi pada bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap graviti adalah bahagian akarnya. Okay? Akar dia akan ikut arah graviti tadi. Jadi gerak balas terhadap graviti dikenali sebagai geotropisme. Jadi akar bersifat geotropisme positif. Apa maksud geotropisme positif? Dan pucuk bersifat geotropisme negatif. Jadi kenapa ada positif negatif? Positif negatif menunjukkan sama ada tumbuhan itu mengikut arah rangsangan ataupun tak ikut arah rangsangan. For example, cikgu ambil contoh geotropisme. Bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap geotropisme adalah akar, bukannya pucuk. Bila ada graviti, akar akan ikut arah graviti. Kerana akar tadi ikut arah graviti, kita panggil dia geotropisme positif. Okay? Now, kalau daun, daun pula ataupun pucuk pula. Adakah pucuk mengikut arah graviti? Tak kan? Pucuk tak masuk dalam tanah. Pucuk naik ke atas. Graviti di dalam tanah tapi pucuk naik ke atas. Pucuk kita katakan geotropisme negatif. Kerana pucuk tidak bergerak balas ikut arah graviti. Boleh tak? Boleh tak ni? Boleh tak semua orang? Cikgu ada ni kat sini. Cikgu tengok awak kalau awak ada masalah. Boleh ya? Okey. Jadi yang berikutnya ialah yang ketiga. Hydrotropisme. Hydrotropisme. Hydrotropisme datang daripada perkataan hydro ini bererti air. Hydro bererti air. Jadi tumbuhan bergerak balas terhadap air juga. Okey. Jadi pada bahagian tumbuhan, pucuk dengan akar yang bergerak balas terhadap air tadi adalah bahagian akar dia. Jadi kalau kita menyiram pokok bunga, sebenarnya tak ada tujuan ataupun pointless bila awak siram pokok, awak basahkan daun. Sebab daun tidak bergerak balas terhadap air. Yang bergerak balas terhadap air ialah bahagian akarnya. Jadi bila kita menyiram pokok, yang bagusnya adalah kita siram pada bahagian akar tadi tu. Okay? Jadi gerak balas terhadap air dikenali sebagai hydrotropisme. Akar tumbuhan bersifat hydrotropisme positif. Bererti akar dia akan gerak dan cari air. Kalau tanah tu basah, maka akar akan
tumbuh ke bawah straight dan merebak untuk ambil semua air tadi. Tapi katakan tanah itu kering kontang, tak ada air, kering berderai macam tu. Jadi akar tadi akan bergerak meninggalkan tempat itu dan tumbuh ke arah yang ada air untuk dia pergi cari air. Jadi kepentingan hidrotropisme adalah membantu tumbuhan untuk mendapatkan air. Ingat, bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap hidrotropisme adalah akar. Jadi, akar tumbuhan sekarang ada dua rangsangan yang dia boleh terima. Satu tadi ialah geotropisme dan yang kedua adalah hydrotropisme. Okey, jadi bagi pucuk, apakah sifat yang ditunjukkan, tropisme yang ditunjukkan oleh pucuk terhadap air? Pucuk menunjukkan hydrotropisme negatif sebab pucuk tak bergerak balas terhadap air. Okey? Jadi yang keempat, tropisme yang keempat dikenali sebagai tigmotropisme. Jadi tigmotropisme tu comes from the letter T. Huruf T itu adalah rangsangan sentuhan. Tigmo. Sentuhan. Bahasa Inggerisnya tigmo is touch. Okay? Jadi gerak balas terhadap sentuhan dikenali sebagai tigmotropisme. So kalau awak tengok pada slide, awak nampak tak tu? Pokok yang bergerak balas sekarang adalah pokok yang warna hijau itu. Dan pokok yang mempunyai tigmotropisme adalah tumbuhan yang mempunyai struktur sulur paut. S-U-L-U-R, sulur, P-A-U-T, paut. Sulur paut. Bahasa Inggeris dikenali sebagai tendrils. So, plants that have tendrils will show tigmotropism. Okay, tumbuhan yang ada sulur paut akan menunjukkan tigmotropisme. Okay, so ulang balik. Tropisme ada 4 jenis. Yang pertama, fototropisme. Yang kedua, geotropisme. Yang ketiga, hydrotropisme. Dan yang keempat, tigmotropisme. Okey ke semua orang? Cikgu tengok. Alright ke? Siapa ni? Kita ada Adam Omar, Chai Hui Lin, Fazli, Liu Dixon, Lim Yuan Xuan, Melati Nurdawina, Muhammad Norazrizam, Fatihah. So semua orang ada ya? Okey ke? Ada masalah tak? Awak boleh chat sebab cikgu boleh nampak kalau awak chat. Cikgu akan nampak dekat cikgu punya skrin. Boleh ya? Tak ada masalah ya? Okey. Now kita nak test. Awak faham tak fototropisme, hydrotropisme, geotropisme dengan tigmotropisme? Kita tengok slide berikutnya. Okey. Tengok gambar. Okay. Bagi tahu cikgu. Apakah jenis tropisme yang ditunjukkan? On mic ya? On mic. Kalau rasa malu nak cakap, awak boleh chat. Gambar ini menunjukkan fototropisme. Jadi pucuk menunjukkan positif fototropisme. Okay. Jadi gambar berikutnya. Okay. Ini adalah contoh hydrotropisme. Jadi kalau tanah itu lembab, moist soil, maka akar akan tumbuh terus ke bawah. Tumbuh tegak ke bawah lah ya. Sebabnya tanah tu semua ada air, jadi dia tumbuh secara sekata merebak di dalam tanah. Tetapi kalau kita letakkan tumbuhan ke dalam tanah yang kering kontang, maka akar tadi akan terarah mencari air. Kalau air sebelah kiri, akar akan tumbuh ke arah kiri. Kalau air sebelah kanan, akar akan tumbuh ke arah kanan. Okay? Gambar berikutnya. Muka surat berapa cikgu? Ini ada pada muka surat. Penerangan dia ada pada muka surat 33. Cikgu tunjukkan ya. Buku teks pada muka surat 33. Okay? Ada dekat situ. Actually slide ni tidaklah 100% cikgu ambil dari buku teks. Cikgu banyak generate sendiri pada slide ni untuk bantu awak senang nak faham. Okay? Kalau ada persoalan, you can use the chat Cikgu memang boleh nampak dia akan pop up dalam cikgu punya window. Okay? So itu adalah hydrotropisme. Ada soalan tak tentang hydrotropisme? Soalan tentang hydrotropisme ke, fototropisme ke, ada masalah tak?
Kalau tak ada, okey ya, cikgu carry on ya. Okey. So the next one, ini nak menguji awak punya kefahaman tentang geotropisme dan fototropisme. Tengok pada gambar. Okey, kita ada satu tumbuhan yang tanam dalam pasu, kemudian pasu tu terbalik. Lepas tu tanah dia tumpah. Jadi sekarang kita tengok pucuk dia akan naik ke atas sebab dekat atas ada cahaya. Maka pucuk menunjukkan negatif geotropisme tapi positif fototropisme. Okey, bagi akar pula, akar tumbuh mengikut arah graviti. Maka akar menunjukkan geotropisme positif tapi akar juga menunjukkan fototropisme negatif. Sebab akar tak naik ke atas, akar tumbuh ke bawah. Okey, gambar itu sebenarnya ada dalam buku teks. Cikgu ambil directly daripada buku teks. Tu. Yang berikutnya, tengok yang ini. Apa tu? Apa tu? Itu adalah sulur paut. Jadi kalau sulur paut yang ditunjukkan, apakah tropismenya? Anyone? Apakah tropisme yang ditunjukkan oleh sulur paut? Yang ditunjukkan ialah tigmotropisme. Okey. Kepentingan tigmotropisme adalah membantu tumbuhan mendapatkan sokongan bagi mendapatkan cahaya matahari. Okey. Tigmotropisme ditunjukkan oleh tumbuhan-tumbuhan herba biasanya. Maksudnya tumbuhan ini tidak mempunyai batang berkayu yang sebenar. Dia tidak upaya untuk bawa diri dia tinggi naik ke atas dan dapatkan cahaya matahari. So the way they overcome the problem, cara tumbuhan jenis ini mengatasi masalah tak dapat cahaya matahari, mereka akan panjat struktur yang kuat di sekeliling mereka, gunakan sulur paut tadi, panjat naik ke atas, barulah dia dapat cahaya matahari. Itu kepentingan tigmotropisme pada tumbuhan. Ada dua. Yang pertama, sebagai struktur sokongan untuk kestabilan, dan yang kedua adalah untuk membantu mendapatkan cahaya matahari. Itu adalah tigmotropisme. Now, yang kedua juga adalah salah satu lagi contoh bagi sulur paut, tigmotropisme, dan gambar yang ketiga juga perkara yang sama. So cikgu nak tunjukkan awak bahawa tigmotropisme ni is actually just around us. Banyak pokok-pokok yang menunjukkan tigmotropisme. Sebagai contoh, pokok duit-duit. Pokok duit dia akan menjalar pada batang kayu, pada dinding. So itu adalah tigmotropisme. Pokok kacang panjang, pokok seri pagi. Ini semua melakukan tigmotropisme. Okay. Nah, berikutnya. Okay. Dalam gerakan gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan ini, kita juga selain daripada tropisme, kita ada satu lagi gerak balas yang kita namakan sebagai pergerakan nastik. Ejaannya N-A-S-T-I-K, pergerakan nastik. Jadi pergerakan nastik adalah gerak balas tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan. Langsung tak ada pentingnya arah tu datang daripada kiri atau kanan. Maksudnya selagi ada rangsangan, selagi itulah pokok akan bergerak balas. Dia tak akan ikut arah rangsangan kiri ikut ke kiri, arah rangsangan kanan ikut ke kanan. No. Dia akan bergerak balas, tak kisahlah arah rangsangan datang daripada mana. Okay. Jadi dekat sini cikgu nak tunjukkan awak contoh pergerakan nastik. Okay. So kita tengok sekarang. Nampak tu? Mimosa pudica, you can't touch this. Mimosa pudica ni sebenarnya nama Melayu dia pokok semalu. Pokok semalu saja. Okay? Nah, kita tengok video dia.
Okey. Awak dah tengok kan? Jadi itu adalah gerak balas nastik, pergerakan nastik yang ditunjukkan oleh pokok semalu. I'm very sure semua orang pernah tengok pokok semalu dan kita memang suka main-main daun tu. Kita touch dia daripada kiri, daripada kanan. Kita dapati kita sentuhlah pakai apa pun, sentuhlah dari arah mana pun, daun tu tetap tertutup. Itu adalah contoh yang sangat jelas tentang pergerakan nastik. Boleh ya? Alright people. Next, kita nak masuk kepada tajuk 1.4. Sempat kita masuk tajuk 1.4. Okay. Now, 1.4 adalah kepentingan gerak balas terhadap rangsangan dalam haiwan. Kepentingan gerak balas yang pertama, kepentingannya adalah tentang haiwan, iaitu tu dia. Okay. Now, cikgu nak awak perhatikan yang dekat bawah ni. Okay. Kita ada nama-nama tertentu di bawah ini. Tengok ya. Okay. Yang pertama dikenali sebagai penglihatan stereoskopik. Okay. Penglihatan stereoskopik. So, apa itu penglihatan stereoskopik? Penglihatan stereoskopik adalah penglihatan yang dimiliki oleh haiwan yang mempunyai sepasang mata di hadapan kepala. Sepasang mata berada di hadapan kepala. Jadi dalam buku teks diberikan contoh seekor burung hantu. Burung hantu matanya berada di hadapan kepala. Maka bila dia memandang menggunakan kedua-dua matanya, kedua-dua mata punya pemandangan akan bercantum di hadapan dan dikenali sebagai zon pertindihan. Karakter utama bagi penglihatan stereoskopik ialah zon pertindihan penglihatannya adalah besar. Maksudnya daripada depan ni, dia memandang tu, pandangan dia yang berselisih mata kiri, mata kanan itu besar. Ini membolehkan haiwan stereoskopik menganggar jarak dengan sangat baik. Jadi kerana dia boleh anggar jarak dengan sangat baik, sekiranya haiwan ini nak menangkap haiwan lain, dia boleh estimate siap-siap tenaga yang diperlukan untuk lompat dan tangkap haiwan yang ingin ditangkap tadi pula. Penglihatan stereoskopik sangat banyak pada haiwan-haiwan pemangsa. Pemangsa bermaksud dia makan haiwan lain ya. Jadi contoh yang diberikan dalam buku teks ialah burung hantu. Burung hantu adalah the supreme predator, adalah pemangsa unggul kerana dia makan almost everything. Anak ayam, burung kecil, ular kecil, katak. Walaupun dia terbang di atas tapi dia boleh aim haiwan-haiwan yang dia nak makan ni di bawah kerana penglihatan stereoskopiknya. Okay. Now, yang kedua adalah penglihatan monokular. So, awak tengok situ ya. Penglihatan monokular dimiliki oleh haiwan yang mempunyai satu biji mata di sisi kepala. Jadi sisi kanan satu biji mata, sisi kiri satu biji mata. Diberikan contoh dalam buku teks adalah seekor tikus. Awak tengok gambar tikus tu. Hidung dia kat depan, mata kiri, mata kanan duduk macam tu. Jadi penglihatan seperti ini menyebabkan medan pertindihan mata kiri, mata kanan adalah sangat kecil. Medan pertindihan penglihatan kiri dan kanan sangat kecil. Jadi dia tak bagus dalam menganggar jarak. Tetapi ingat, mata dia dekat tepi. Dia boleh melihat dengan sangat luas. Luas mana dia boleh nampak? Daripada sini, bawa ke depan, sampai situ. Penglihatan dia sangat luas. Jadi, dia boleh melihat sekiranya pemangsa nak cuba tangkap dia. Supaya dia boleh lari menyelamatkan diri. Jadi, penglihatan monokular ada banyak pada haiwan-haiwan mangsa. Okay? Jadi, ulang balik. Stereoskopik, sepasang mata di hadapan kepala, penglihatan monokular, sepasang mata yang berada di sisi kepala.
berada di sisi kepala. Haiwan yang mempunyai penglihatan stereoskopik biasanya adalah haiwan pemangsa dan haiwan yang ada penglihatan monokular adalah haiwan-haiwan mangsa. Tengok ya, soalan suka tanya awak tentang medan pertindihan penglihatan. So stereoskopik, medan pertindihan penglihatannya besar, manakala haiwan monokular, medan pertindihan penglihatannya adalah kecil. Okay? So itu adalah stereoskopik dan monokular. Lebih jelas, penerangan yang lebih jelas ada dalam buku teks pada muka surat 37. Pada muka surat 37. So cikgu dah buatkan untuk awak supaya awak boleh nampak siap-siap ya. Dekat dalam video senang. Tu ya. Alright. So ada dekat situ. Nanti awak dapat buku teks, awak boleh baca lebih lanjut pada buku teks. Sangat jelas. Okay. Now, berikutnya adalah pendengaran stereofonik. Tadi kita cerita pasal mata. Now kita nak cerita pasal telinga. Pendengaran stereofonik adalah pendengaran dengan menggunakan kedua-dua belah telinga. Kalau kita mendengar guna sebelah telinga, kita punya penentuan arah adalah lemah. Tapi kalau kita dengar guna kedua-dua belah, kita dapat menentukan arah, kita dapat menentukan lokasi bunyi dengan sangat tepat. Pendengaran stereofonik. Okay? Dan terakhir sekali adalah kita nak melihat tentang frekuensi pendengaran haiwan. Jadi setiap manusia dan setiap haiwan-haiwan, jenis-jenis haiwan yang berbeza mempunyai frekuensi bunyi yang berbeza yang dia mampu dengar. Jadi bagi frekuensi bunyi diukur dalam unit Hertz. HZ simbol dia, ejaan dia HERTZ, Hertz. Okay, jadi ukuran Hertz ni lagi besar ukuran dia, kemampuan dia untuk mendengar adalah lebih baik. Bagi anjing, dia punya kemampuan untuk mendengar adalah 67 hingga 45,000 Hertz. Dan bagi kelawar antara 2,000 hingga 110,000 Hertz. Jadi haiwan yang hebat pendengarannya sebenarnya adalah kelawar. Begitulah kita punya tajuk 1.3 dan 1.4. Actually kita sudah habis pun bab 1. Okay, tamat sudah kita punya bab 1. So itu sahaja untuk hari ini. Masa pun dah tunjukkan 10.46. So just nice untuk kita berhenti pada sekarang. Right? Jadi cikgu jumpa awak lagi insyaAllah pada sesi yang akan datang. Okay. Ya bagus tu. Semangat bila ada kerja rumah. Okay. Kita rasa lah macam kita buat sesuatu di rumah. Tak adalah kita hanya duduk dan tunggu-tunggu saja masa berlalu. Okay. Alright. Terima kasih atas kehadiran hari ini. Ada 10 orang online. Alhamdulillah cikgu sangat happy. Jadi jangan lupa buat homework dan belajar. Okay. Alright. I see you all again later. Okay. Bye. Okay. Awak boleh tinggalkan meet sekarang. Okay. Alright. Terima kasih semua. Bye.